betapa bertenaganya mereka. UM, semua orang bangun dengan gembira. Dan sekarang ni, mari kita saksikan betapa bertenaganya mereka. UPSI, semua orang bangun dengan gembira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang bersama dengan Abang Bat dalam webinar kita pada hari ini, Berani Straight A edisi Aku Yang Baru. Okay, baik. So, dalam webinar ni, first kali bila dengar webinar, jangan rasa macam, alamak, ni mesti panjang, melirik dan juga tak best, mesti boring. No. Dalam webinar Impact, kita akan learn and kita akan enjoy. Dan dalam kepadatan webinar ini, insya-Allah, Abang Bat first kali nak share dengan adik-adik semua macam mana kita nak jadikan masa yang kita akan hadapi, bulan dan juga tahun yang mendatang ini, kita akan boom menjadi diri yang baru, yang lebih hebat, yang lebih cemerlang. Apa? Alah, sporting lah sikit kan. Janganlah bila sebab alah ni webinar dia bukan nampak aku pun. Come on. Kita nak ada two ways communication. Barulah kita enjoy. Kalau tak, kita akan boring. Sedangkan apa yang patut kita buat untuk belajar, kena enjoy. Boleh? Alright? Okay, so Abang Bat akan share dengan adik-adik semua macam mana cara untuk kita improve, untuk kita update, untuk kita improvise, untuk kita upgrade diri kita menjadi lebih hebat. Apa yang patut kita lakukan? Betul ke orang kata kita kena ada big why, kita kena ada matlamat. Bila ada matlamat, barulah kita boleh berjaya. Jawapannya adalah ya dan tidak. Ya, betul kena ada matlamat, tapi ia tidak cukup betul untuk kita mencapai apa yang kita mahukan. Tu dia. Apa maksud dia? Kejap lagi orang akan share. Dan kemudian dalam kita punya webinar yang pendek, yang padat ini juga, Abang Bat juga nak pimpin dan bimbing adik-adik semua untuk lihat semula potensi diri, kenal pasti prestasi untuk kita pergi ke level yang lebih tinggi. Apa? Macam inilah kita nak. Kerana kita kena faham bahawasanya what brought you here won't bring you there. Ulang, what brought you here won't bring you there. Apa yang membawa kita ke tahap ini pada hari ini takkan membawa kita ke sana, ke tahap yang lebih tinggi. Apa maksud dia? Maknanya sekarang ni, kalau kita nak jadi lebih bagus, kita tak boleh kekal untuk buat benda yang selama ni kita lakukan. Kalau kita nak jadi lebih bagus, kita kena buat sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang kita buat sekarang. Sebab semua yang kita dah buat, selama ni yang kita buat, dah membawa kita ke tahap ini. Contohlah, kita selama ni study pun macam biasa-biasa. Kita pun jaga hubungan dengan cikgu, dengan kawan-kawan pun biasa-biasa. So, kita berada di tahap yang biasa-biasa. Betul? Tapi untuk pergi boom ke tahap yang lebih tinggi, kita perlukan sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru tu apa? Yang tu yang Abang Bat nak share dengan anda semua, insya-Allah. So, sekarang ni get ready. Get ready. Dan bersedia dan fokus. Sekejap je webinar ni. Abang Bat nak sekejap je. Tapi dalam sekejapan ini, anda akan dapat jawapan yang anda cari selama ini. Bagi siapa yang tak kenal, siapa abang botak berjambang comel ni? Kan? First kali, Abang Bat bukanlah Upin Ipin yang sudah dewasa. Bukan.
Dan ada orang fitnah abang lagi teruk. Ada yang panggil abang yang berlakon Fast and Furious kan. Ada yang jerit Black Adam, Black Adam. Oh my god. Ada yang kata saya nampak awak dekat Jumanji. So adik-adik semua, abang perkenalkanlah diri abang sikit je. So Abang Bak merupakan ketua jurulatih Impact ataupun master trainer untuk Akademi Membangun Potensi Anak Cemerlang, dan Akademi Impact bermula sejak tahun 2007 dan berpusat di Bandar Baru Bangi. Seterusnya, Abang Bak dulu merupakan seorang pelajar cemerlang untuk UPSR di sekolah rendah, pelajar cemerlang untuk PMR dan juga SPM di sekolah menengah. Kemudian Abang Bak sambung pembelajaran Abang Bak di UIA, dan Alhamdulillah Abang Bak merupakan pelajar terbaik undang-undang korporat di UIA, dan at the same time Abang Bak juga merupakan pemimpin tertinggi pelajar dekat sekolah, alright, dan dekat universiti. Dan kemudian Abang Bak juga bukan jenis budak yang duk baca buku tak buat apa-apa, tak. Abang Bak juga terlibat dengan co-curriculum. Abang Bak pun terlibat dengan sukan juga, tapi tak adalah peringkat sampai kebangsaan, tidak. Yang peringkat kebangsaan ni Johan Syarhan peringkat kebangsaan, and then pidato, debat, dan dalam masa yang sama co-curriculum Abang Bak fokus, kurikulum akademik juga Abang Bak fokus. Dan sebenarnya boleh sebenarnya kalau kita nak cemerlang dengan seimbang. Dan sekarang Abang Bak merupakan penulis buku dan juga kolumnis. Abang Bak juga seorang penceramah, seorang coach, seorang selebriti TV dan juga radio, influencer, bla 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 dan sebagainya. Okey, tapi yang paling penting adalah sekarang ni Abang Bak bersama dengan anda untuk berkongsi step, langkah, formula apa yang patut kita buat untuk kita menjadi diri yang baru, untuk kita menjadi lebih hebat. Apa? Kalau tak suka dengan yang padan muka sepanjang-panjang ni, kita akan buat benda tu. Boleh? Okey. Now, sekarang ni Abang Bak nak bawa satu analogi supaya adik-adik faham. Ingat tak ni apa nama proses ni? Proses fotosintesis. Bukan fotosintesis dek. Ini adalah metamorfosis. Asal ulat jadi kepompong, tidur lena dalam kelongsong, sampai masa kepompong pecah, pum, jadilah rama-rama yang indah. Alright, tengok. Ini adalah satu proses yang mana daripada seekor ulat dia transform menjadi rama-rama. Apa kena mengena dengan kita? Kita bukan ulat. Siapa cakap kita bukan ulat, dek? Adik sebenarnya adalah seekor ulat. Okey, gurau. Okey. Sebenarnya ulat ni, siapa suka ulat? Siapa memang binatang peliharaan dia ulat? Memang dia sebelum tidur akan berbual dengan ulat dia. Lepas bila tidur dia peluk ulat. Ada? Tak ada orang geli dengan ulat. Orang benci, orang rasa jijik, jatuh atas bahu. Apa ni? Betul? Tapi bila ulat tu, dia bertukar menjadi rama-rama. Pandai pula kita. Nampak rama-rama. Jom nak tangkap gambar. Rama-rama sini. Hinggaplah sini. Kita selfie. Sedangkan rama-rama itu asalnya adalah ulat yang dia geli tu, yang dia rasa jijik, yang dia rasa hina. Tapi sekarang rama-rama itu pula dipuja dan juga dipuji. Kenapa? Sebab ulat ini yang asalnya satu yang kelihatan tak best, tapi dia transform diri dia untuk menjadi rama-rama, menjadi sesuatu yang best. Yang bukan sekadar bergerak macam ni, siap boleh terbang, dalam terbang cantik pula tu. Apa yang Abang Bak nak sampaikan adalah, dek, jangan sibuk pasal orang lain. Ulat ni pun dia tak sibuk pasal orang. Dia pun tak kalut nak bagi tahu dekat manusia. Kau jangan benci aku. Nanti one day aku akan jadi rama-rama dan kau akan suka dekat aku. Tak ada. Apa yang dia buat adalah dia fokus menjalani kehidupan dia. Lepas tu dia masuk, dia jadi kepompong, dia transform diri dia dan dia keluar menjadi rama-rama. Dia fokus untuk transform diri dia, dan itu yang anda perlu lakukan. Transform diri sendiri, fokus kepada diri sendiri. Jangan di-compare dengan orang lain, sebab orang lain dia bukan ulat macam kita. Dia mungkin ulat kala merah, dia mungkin ulat yang lahir dekat tempat yang lain daripada tempat kita. Don't compare yourself. Setiap manusia sedang diuji dalam kehidupan dia, dan setiap kertas ujian itu berbeza. Dan waktu nak submit kertas ujian pun berbeza. Dengan kata lain, orang meninggal dunia, ajal dia pun berbeza-beza umurnya. Betul? So kehidupan adalah sebuah ujian, kan? Dan fokus kertas ujian kita
Jangan duk rasa macam dia tak apalah, dia boleh berjaya sebab mak bapak dia memang seorang yang sangat-sangat berjaya. Dia tak apalah kan, dia ni kaya, mak bapak dia semua ada duit, boleh hantar pergi tuition. Abang Bat pernah juga berdepan dengan budak daripada anak orang kaya, kata apa tau, pelajar cemerlang yang masuk TV, yang masuk surat khabar, yang masuk paper tu, bolehlah dia cemerlang, semangat dia tinggi sebab dia duduk dalam keadaan miskin kan. Jadi semangat dia jadi tinggi, motivasi dia tinggi. Ya apa ni? Kan? Yang kaya kata miskin berjaya sebab miskin, sebab hidup miskin. Orang miskin pula kata yang kaya ni berjaya sebab dia kaya. At the end of the day, dia bukan tentang apa yang berlaku kepada kita. Dia adalah tentang bagaimana kita bertindak balas kepada apa yang berlaku kepada kita. Ramai anak-anak orang kaya yang gagal. Ramai juga anak-anak orang miskin yang gagal. Ramai anak orang kaya yang berjaya. Ramai anak orang miskin yang berjaya. So sekarang ni, isu dia adalah tentang diri kita sendiri. Ni, ulat ni, dia fokus pasal diri dia. Dan sampai masa kepompong pecah. Boom! Terkejut tak? Alright? Sampai masa kepompong pecah, ulat itu menjadi rama-ramanya indah. Sama seperti anda. Sampai masa anda akan terbang tinggi untuk menggapai impian yang anda letakkan. InsyaAllah. Apa? So, jom. Bukan jom jadi ulat. Jom kita belajar macam mana nak pergi ke step yang seterusnya. Remember, what brought you here won't bring you there. Okay, baiklah. Now, seperti mana yang Abang cakap awal-awal tadi, kita kena ada matlamat untuk berjaya. Sekarang tahun baru, orang selalu cakap, apa azam tahun baru? Betul? Alright? Azam tahun baru adik apa? Cuba beritahu. Azam tahun baru Abang senang je. Ulang balik azam tahun baru yang lama, tahun lepasnya. Sebab ada yang tak tercapai. Kenapa ramai orang ada azam yang tak tercapai? Of course lah, kebanyakan yang kita capai ni semuanya dengan izin Allah. Betul? Alright? Persoalan juga sekarang ni, kenapa ada yang tak tercapai? Kita ambil contoh turun berat badan. Dia nak turun berat badan 10 kg. Kan? Daripada Januari tu, memang dia dah nawaitu sama Rodin, aku nak turunkan berat badan 10 kilo. Bulan November, bukan setakat turun 10 kilo, tambah lagi 2 kilo. Alright? Bulan Disember, alang-alang tak jadi, baik kita balon betul-betul, naik terus lagi 5 kilo. Ada tahu sebab apa jadi macam ni? Azam tahun baru ni Abang Bat tidaklah menentang. Abang Bat pun ada juga azam tahun baru, kan? Cuma kena faham prinsip ni. Perubahan berlaku not because of when. Perubahan berlaku bukanlah kerana tarikh sesuatu tarikh. 1 Januari 2000 sekian aku kena ni. It's not about tarikh. Yang paling penting dalam untuk kita berubah adalah it's about why. Ia adalah tentang kenapa. Kenapa kita nak berubah? Kalau setakat kita nak turunkan berat badan sebab 1 Januari, percayalah, tak payah tunggu Februari. 14 Januari, kita dah start dah. Dah start lupakan matlamat tu, kita dah start hilang diet kita, dah start tak exercise dah. You know why? Because tarikh hanya sekadar tarikh. Nampak? Tapi kalau kita ada why, Okay, belum sempena dengan Januari ni lah, kan? Aku nak turunkan berat badan 10 kilo sebab yang pertama, aku nak jaga kesihatan aku, sebab aku nak berjuang lebih lama. Contoh, aku nak jaga kesihatan aku supaya aku boleh bagi khidmat kepada mak dan ayah aku. Tak ada bila mak ayah minta tolong, aku cepat rasa letih. Mak ayah suruh jaga adik-adik dalam macam kartun, sejak melompat, sejak melekat kat kipas, berpusing dengan kipas, nak layan aku tak larat. Tapi kalau aku turun berat badan, insya-Allah aku boleh tolong mak ayah aku, khidmat untuk mereka, jaga budak-budak ni. Contoh. Sebab bina 1, 2, 3, 4, lagi banyak sebab, lagi power. Dan insya-Allah, dan dengan izin Allah, azam tahun baru itu akan menjadi satu kenyataan. Nampak tak? Jadi sebab tu Abang Bat nak first kali, soalan yang Abang Bat nak tanya anda adalah, apa matlamat tahun baru anda? Cik jawab, apa matlamat tahun baru anda? Soalan ni penting. Soalan ni untuk anda mencipta satu sasaran untuk dicapai.
Contohlah, kita dah nak masuk, Abang buat video ni akhir tahun 2022. Nah, orang tak tahu adik tonton bila. Ada yang mungkin tonton 2022, ada yang mungkin akan tonton yang seterusnya. Whatever it is, the principle is still the same. Apa matlamat tahun baru anda ni? 2023 ni. Apa matlamat anda? Apa yang anda nak capai? Alright? Dan ingat apa yang buat pesan tadi. Ingat, alright? Kita bukan nak capai matlamat tu sebab 1 Januari 2023. Tak. Tapi kita nak capai matlamat tu adalah sebab-sebab ni. Apakah, what is your whys? Apakah sebab anda nak capai matlamat tersebut? Contoh, saya nak dapat straight A dalam SPM. Contoh, nak ambil SPM contoh Sorry. Saya nak dapat straight A dalam SPM. Why? Kenapa? Kena dapat straight A. Sebab yelah, memang kena dapat semua A barulah kita jadi pelajar cemerlang. Okey. Lagi? Itu je lah. Percaya cakap Mbak, memang susah nak dapat straight A. Sebab kita punya sebab itu tak kuat. Dah lah tak kuat satu tu. Cuba tambah lagi sebab apa? Sebab apa saya nak dapat straight A? Sebab saya nak train saya punya brain, saya punya jiwa, saya punya mental untuk fokus, untuk betul-betul rajin. Sebab ini akan bagi kesan kehidupan saya dekat universiti, dalam saya punya kerjaya dan juga hidup saya dengan apa yang saya buat ni. Itu nombor satu. Nombor dua, result yang bagus ni kan, ini akan memudahkan saya nanti untuk meneruskan perjalanan saya mencapai cita-cita. Contoh, saya nak jadi doktor. Kan? Seorang lagi, saya nak jadi pesakit pula. Saya nak jadi engineer. Kan? Saya nak jadi cikgu dan sebagainya. Saya perlu dapat result yang power untuk sekian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak mak saya menangis, ayah saya menangis, dan air mata itu adalah air mata kegembiraan. Alright? Dan tambah lagi, saya nak balas jasa guru saya. Kan? Saya nak balas, nak harumkan nama sekolah. Bagi sebab lagi banyak. Dan ini akan menguatkan lagi matlamat anda. Apa? So, soalannya, Mbak ulang lagi sekali, apakah matlamat anda? Apakah matlamat anda? Kalau tak ada matlamat, terang Mbak beritahu. Tak boleh. Kena ada matlamat juga. Serius. Dia tak ada excuse. Kalau tak ada matlamat, cipta sekarang. Nah, sebab dengan ada matlamat untuk anda capai 2023, ataupun tahun yang anda sedang hadapi, tahun yang anda akan hadapi nanti, right? Dengan ada yang matlamat, anda sudah meletakkan satu step yang pertama dan utama untuk berjaya. Apa? Cuma ada satu benda yang Abang kena bagi tahu walaupun bunyinya pelik, iaitu matlamat sahaja tidak cukup. Tadi beria suruh ada matlamat, suruh ada sebab-sebab pula untuk matlamat tu. Tiba-tiba kata matlamat tak cukup. Dekat sini ramai orang gagal capai matlamat. Kamu tahu sebab apa? Sebab dia duk fokus result. Dia duk fokus tentang hasil. Tak salah, cuma tak sempurna. Oh no. Dia bukan oh yeah. Dia oh no. Alright? Oh no. Bila kita cuma target, Mbak ambil yang turun berat badan saja, bagi contoh. Bila kita target nak turun 10 kilo, matlamat kita, contoh sekarang kita 95 kilo. Berat lah. Kan? Nak turun jadi 85 kilo. Kita mula buat apa yang patut kita lakukan. Kan? Duk asyik naik penimbang dan tengok, baru turun 1 kilo. 2 minggu kemudian tak turun pun. 4 minggu kemudian, dia makin naik. Right? Kadang-kadang memang dia akan naik sebab berat otot. Tapi sebab kita ilmu tak ada, kita ingat nak turun berat badan, kita ingat lagi turun lagi sihat. Tak semestinya. So apa berlaku? Bila dia duk fokus, dia punya matlamat tu saja 10 kilo. Apa yang berlaku? Habis last kali dia down. Sebab nak capai matlamat tu jauh. Nak capai matlamat tu ambil masa. Dan dia pula jenis tak sabar. Dan apa berlaku? Tak sempat turun 10 kilo, dia dah tarik handbrake. Sama tak macam kita? Matlamat nak straight A.
Nak dapat A dalam matematik contoh. Kan? Tapi sementara nak sampai tahap tu, di pertengahan jalan kita give up. Sebab tu Abang Bat nak bagi tahu ada satu benda ni kalau kita buat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, boom, dia akan membantu kita untuk mencapai apa yang kita idamkan. Nak tahu? Angguk 3 kali. 1, 2, 3. Tak ikhlas, tambah lagi 2. 1, 2. Bagus. Matlamat saja tidak cukup, dek. Kita kena jadikan proses sebagai matlamat. Apa maksud dia? Proses sebagai matlamat. Senang. Umat masih lagi kekal dengan contoh yang nak turun 10 kilo tu. Sekarang ni, matlamat dia apa? Turun 10 kilo. Okey, proses dia apa? Nak turun 10 kilo. Contoh, diet. Sehari makan tak lebih 2,000 kalori. Contoh. Apa jangan ikut pula. Ini ikut diri masing-masing. Kan? Nombor 2, exercise, senaman. Betul? Nombor 3, mungkin makan suplemen. Contoh. Itu adalah proses. Dan rahsianya adalah jadikan proses sebagai matlamat. Jadikan proses tu sebagai matlamat. Dan proses ni pula kita bagi nampak dia senang. Contoh, dia ni nak badan dia sadar, kan? Prosesnya adalah push up, contoh. Push up. Jadikan push up sebagai matlamat. Matlamat tu adalah matlamat harian boleh, matlamat mingguan boleh. Contoh dia letak matlamat harian untuk push up. Berapa kali? 3 kali. 3 kali je push up. Takat 3 kali Arnab pun boleh buat. Betul? Alright? Tapi tak apa. The moment dia letak proses sebagai matlamat dan proses tu pula dia letak senang Allah, setakat 3 kali takkan tak boleh, kan? Lepas solat buat contoh, ataupun ambil masa sekejap buat 3 kali dan Abang Bat nak tanya, bila kita dah buat 3 kali, kalau tak ada apa-apa hal selepas tu, kita pun tak rushing, boleh tak tambah 1 lagi jadi 4? Bukan setakat 4 Abang Bat, 10 pun boleh. 10 pun boleh. You dah start. Betul? Masalah yang besar dah apa? Nak start push up tu yang paling susah. Kan? Alright? Tapi bila kita letak matlamat nak 3 push up 3 bukan 1 3 push up dan kita ingat balik matlamat kita. Aku nak jadi seorang yang gagah, yang postur badan dia tegap, yang turun 10 kilo. Contoh. Kita ingat benda tu. Lepas tu kita tengok balik, 3 push up Betul? Tapi bila kita dah start push up, dia makin bertambah. Bulan depan 5 push up Tapi setiap kali kita buat 5, dia akan jadi 7, dia akan jadi 10. Lepas tu hujung tahun kita dah ada satu standard 15 push up Dan kita tahu bila kita buat 15, dia akan pergi kepada 30 at least. Adik nampak apa yang Abang Bat cuba bagi tunjuk ni? The moment proses jadi matlamat, satu, lagi senang kita nak buat. Betul? Lagi senang. Mana lagi senang? Turunkan berat badan 10 kilo ataupun sehari 3 kali push up? Sehari 3 kali push up lah lagi senang. Betul? Tapi kalau tiap-tiap hari kita buat push up dulu dan juga beberapa benda yang lain, habit-habit yang lain, rutin-rutin yang lain, turun tak 10 kilo? Dek, silap hari bulan bukan turun 10 kilo. Malah kita dapat berat badan ideal dengan lebih tegap, dengan lebih sihat. Dengan kita guna teknik ni. Macam Okey, itu cerita pasal nak turun berat badan, kan? Lah ni kita nak cakap pasal exam. Memang Abang tunjuk contoh macam mana kita nak guna untuk kita punya akademik. Jangan bimbang. Bukan semua orang nak turun berat badan. Ada orang nak kena tambah berat badan. Betul? Alright, kita tunjuk contoh Okey. Matlamat. Dia nak dapat A dalam matematik SPM. Jelas. Saya nak dapat A. Subjek lain semua insya-Allah, tapi mat ni memang mencabar, kan? Memang mencabar.
Memang dah jadi penyakit keturunan daripada tok saya, pak saya, mak saya pun memang susah dapat A, dan sekarang saya pun jadi macam tu. Jangan duk salah kita punya keturunan. Alright, kita mampu lakukan sebenarnya. Okay, now balik kepada ni. So matlamat kita nak dapat skor A untuk matematik SPM. Okay, kita mesti ada strategi. Macam mana nak dapat matematik? Macam mana kita nak skor A? Contoh, dalam kelas kita belajar dulu sebelum masuk kelas. Contoh, strategi yang kedua, kita buat latihan bertubi-tubi. Contoh. Okey, ambil satu contoh lagi. Strategi ketiga. Strategi ketiga adalah ulang kaji. Ulang kaji. Ulang kaji ni kadang-kadang orang rasa macam, tak apa kot dah buat latihan dah. Tak apa kot tadi dalam kelas dah fokus dah. No. Apa orang panggil ni? Otak. Otak kita, tak kisahlah dah rambut ke botak ke, otak kita ni dik, nak menyimpan memori, dia ada cara dia. Ya, kita tengok sekali je, tak semestinya dia akan melekat. Melainkan ada perkara-perkara, faktor-faktor lain yang membantu untuk dia terus melekat. Tapi benda tu bukan semua benda akan melekat. Alright? Jadi, dia perlukan pengulangan. Dia perlukan ulang kaji. Okay? So, ulang kaji subjek adalah strategi yang very powerful tapi ramai orang tak buat. Faham? Alright? Baik, Ombak ulang Nak skor A dalam matematik, dia ada beberapa, katalah 3 strategi. Kita ambil strategi yang ketiga, ulang kaji subjek, ulang kaji topik. So far faham? Alright. Untuk ulang kaji subjek, kita ada proses dia. Dan proses dia adalah fokus buat 7 soalan matematik setiap pagi sebelum merehat. Apa kita nak buat? 7 soalan. Kalau kita rasa macam 7 ni berat sangat, saya start dengan 3 dulu boleh? Boleh. Boleh. Alright. Fokus buat 7 soalan matematik setiap pagi sebelum waktu rehat. Katalah waktu rehat pukul 10. Kan? Kita tengah cuti ni, Abang Bat, mana ada waktu rehat baru semua, sepanjang hari rehat. Bukan. Okay, katalah kita ambil rehat waktu sekolah lah. Katalah 10 ataupun 10.30 kita rehat. So, kita dah target dah. Sebelum pukul 10.30 pagi, aku memang akan cari jalan untuk buat 7 soalan matematik. 7 lah. Ataupun kalau banyak sangat, 3 je. Alright? Dan yang ni yang akan jadi kita punya matlamat sekarang. Matlamat harian kita. Nak cerita hak hujung tu, hak yang dapat skor A matematik tu, dia jadi jauh, dia jadi besar, dia jadi payah, dia jadi susah. Jadi apa kita nak buat? Fokus ni 7 lah. 7 je pun, kan? 7 je. Tu pun bukan kita suruh buat dalam masa 3 minit, bukan dalam masa 15 minit. Kita bagi masa sampai sebelum berehat ni. Ambil lah waktu-waktu yang sesuai untuk buat, tapi asalkan 7. Nampak macam, alah Bombat buat sikit ya, kan? Ada kekesan. Hello. 1. Kalau kita duk buat benda ni, kan, mula-mula memang 3, lepas tu 7. Lepas tu dia rasa okey, dia faham sikit 10. Kan? Dia rasa macam ni sangat, dia tambah lagi 15. Itu 1. Yang kedua, jadi kalau benda ni berpanjangan, matematik, insya-Allah anda akan dapat satu keputusan yang jauh lebih bagus daripada keputusan yang anda tak buat benda ni. Betul? Dan yang ketiga, yang bestnya adalah otak kita akan rasa macam 7 lah, tak apa, ni dah ada soalan ni apa semua. Ya, aku dah try dah ni, selalu tak dapat, kali ni aku akan cuba lagi. Kalau tak boleh juga, benda ni serius, aku kena pergi berubat. Aku kena pergi jumpa cikgu, kena tanya macam mana sekian dan sebagainya. This gonna be very helpful. Kan? Dia bukan tiba-tiba dapat A matematik. Dia bukan tiba-tiba boom macam tu. Dia ada strategi dia. Dan kita ambil satu strategi, lepas tu kita keluarkan proses dia. Dan katalah kita buat satu lagi proses. Fokus buat pembetulan. Buat pembetulan. Berapa ramai orang pandang rendah kepada correction, kepada pembetulan. Bukan English je. Semua. Matematik, sejarah, whatever. Dia rasa macam, itu adalah cikgu bagi tahu jawapan yang betul. Okey, tak apalah. Oh, macam tu. No. You kena buat pembetulan secara proper supaya masuk melekat dalam kepala otak kita ni, dek. Kalau kita tak buat pembetulan, satu je. Kesalahan itu, kebetulan akan berulang lagi.
kebetulanlah sangat. Memang kita akan buat balik kesilapan tu berulang kali sebab pembetulan kita tak buat betul-betul. So sekarang ni kita buat macam ni. Kita nak buat pembetulan jawapan selama 20 minit setiap malam. Kita tahu matematik adalah subjek yang kita paling lemah dan kita tahu kita nak kena dapat A. Nah, kita memang kena dapat A untuk matematik. So target kita setiap malam, Abang Bat tak kata setiap pukul 9 suku. Kan? Tak. Abang Bat letak satu waktu yang kita sendiri boleh peruntukkan bila kita nak buat. Lepas maghrib boleh, lepas isyak boleh. Kan? Sebelum tidur boleh. Apa pun 20 minutes and 20 minutes only. Buat 20 minit kita target 20 minit lah. Ya, pembetulan ni. Ada berapa benda aku nak kena tengok balik dan sebagainya. Gedebak. Daripada 20 minit jadi 30 minit. Serius lah. Kalau dua proses ni saja, dia akan menjayakan strategi yang ketiga. Dia akan membantu strategi yang kedua, strategi yang satu. Tu terpulang lah apa lagi strategi dia. Tapi yang pasti Abang nak tunjuk untuk dapat kita punya matlamat. Hang pecahkan dia punya proses. Dan proses tu jadikanlah dia matlamat kecil. Kerana matlamat ini dia lebih mudah dan kita akan rasa lebih senang untuk laksanakan dia. Apa? Belajar sesuatu? Alhamdulillah. So, itu yang Abang Bat maksudkan. Okey? Dan last kali, Abang Bat nak bimbing adik-adik semua untuk kita mengenali potensi diri kita. Yang ni selalu Abang Bat buat. Sejak MPAC kita tubuhkan tahun 2007. Dah 15 tahun dah, Alhamdulillah. Dan ini membantu ramai orang pelajar yang lemah menjadi lebih bagus. Pergi ke tahap sederhana. Yang sederhana menjadi cemerlang. Yang cemerlang, keluar sayap boleh terbang. Tak. Alright? Yang cemerlang menjadi lebih cemerlang. Alhamdulillah. Jom kita tengok. Siapa saya? Untuk siapa saya ni, Abang Bat perlukan anda untuk ada sekeping kertas lah. Come on lah adik, takkan kita nak tengok macam ni je. Abang Bat tahu adik bila tengok Abang Bat bercakap, adik rasa macam adik tengah tengok wayang. Adik pernah tengah tengok The Rock berlakon, alright, cakap Melayu. Tapi sekarang boleh ambil kertas satu, kan, ambil kertas, lepas tu ambil pen ke apa ke. Jadi kena tulis. Dia bila tulis ni, dia punya kesan dia berbeza. Berbeza. Tulis dekat iPad, tulis dekat handphone, berbeza dengan tulis dengan pena, dengan pen, dengan kertas. Alright? Baik. Apa kita nak buat sekarang adalah Abang Bat nak dengan kertas yang Abang Bat dah anggap korang ada tu, right? Lipat dia jadi 4 bahagian. 4 kotak. 4 kotak macam ni. Lipatlah, Abang Bat tengah bagi masa je. Tak payah tekan pause. Okay, now mari kita tengok kotak yang pertama. Anda kena jujur untuk buat sesi ni, dan tak payah bagi tahu orang lain pun, tak payah tulis dekat komen ke apa, tak payah. Ini untuk diri anda. Sekarang ni, di kotak yang pertama sebelah kiri paling atas, tolong senaraikan subjek apa yang anda lemah. Senaraikan subjek apa yang anda lemah. Silakan. Alright. Terkejut. Subjek lemah dah selesai. Alright. Now, kita pergi kepada subjek mahir. Adik senaraikan subjek mahir. Cuma nak bagi tahu. Bilangan subjek lemah apabila dicampurkan dengan subjek mahir adalah total subjek yang anda ambil untuk exam. Bahasa mudah dia macam ni. Kalau SPM, adik ambil 12 paper.
Contoh. Nah, dia ambil 12 paper. Kalau subjek lemah tadi dah tulis 6, patutnya subjek mahir ada 6. Kalau subjek lemah tadi ada 8, subjek mahir mungkin ada 4. Ni kalau 12 subjek. Nah, alright. So kalau aku rasa macam kena tambah lah yang lemah tadi. It's okay. Alright, yang penting sekarang ni tulis apakah subjek yang anda mahir. Let's go. Dah selesai subjek mahir. Okey, now Dek, setakat ni cuba muhasabah balik diri kita. Kenapa subjek yang lemah itu kita lemah dan subjek mahir itu kita mahir? Kenapa lemah? Katalah sejarah lemah. Kenapa sejarah lemah? Mahir pula English. Okey, kenapa mahir English? Kenapa sejarah you lemah? Kenapa mahir matematik tapi lemah at math? Contoh. Abang Mat tanya ni bukan apa. Kadang-kadang you tak pernah terfikir dan duduk dan lihat dan cari penyelesaian. Dengan kita menulis, bagi anda yang tak tulis, anda terus tonton, tak ikut apa Abang Mat cakap, kesian. Abang tak nak marah. Kesian. Kerana anda tak dapat pengalaman tersebut. The moment you transfer the problem, the idea, apa-apa sahaja di dalam kepala kita, di atas kertas, you know what happen? Masalah yang ada dalam kepala tu, kita dah kurangkan beban dengan kita letakkan dia di atas kertas. Dengan kita tulis. Satu lagi, dengan kita tulis, apa yang ada di kepala kita, kita akan nampak dan ini memudahkan otak kita yang dah terkeluar beban tu, dia boleh isi dengan penyelesaian. Apa? Bila kita bawa keluar, kita tulis kelemahan kita sejarah. Otak kita mula fikir, kenapa? Lepas tu otak kita akan fikir, bagaimana? That's why slot siapa saya ni very important. Sebab jawapan ni at the end of the day ada dalam diri kita. Macam mana kita nak buat? Apa patut kita buat? Nah, mungkin sejarah kita sampai sekarang tak skor, bukan sebab kita tak study, bukan sebab tak buat latihan. Rupanya you memang ada masalah dengan cikgu sejarah. Adik, cikgu juga manusia. Memang ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kena sedar diri dan juga tempat kita. Dia guru kita pelajar. Sebagai seorang pelajar, tugas kita adalah kena ambil seberapa banyak ilmu daripada guru tersebut. Sebab kita pun ada kelemahan. And one day, you pun akan jadi guru. Tak semestinya you jadi cikgu di sekolah-sekolah. Tapi you juga akan jadi seorang guru. Yang mana nanti, you juga kena bagi ilmu dekat orang dan ada orang pun tak puas hati dengan kita. So, apa yang patut kita buat? Sedar diri. Kita sebagai pelajar, apa patut kita lakukan adalah you nak dapat seberapa banyak ilmu yang boleh. Nah, dan Abang Mat tak katalah kena sentiasa sokong apa saja orang buat walaupun benda tu salah. No. Tapi as a student dengan guru, dengan cikgu, biar ada rasa hormat itu. Sebab dengan kita menghormati guru akan ada keberkatan. Ada apa? Keberkatan. Walaupun sekarang memang banyak kita boleh cari je dekat Google. Dengan cikgu di sekolah kita buat sombong. Minta maaf dek, takut ilmu tu tak berkat. Apa maksud dia? Maksud antara maksud mudah lah. Ada banyak lah cerita pasal keberkatan ni sangat panjang. Nah, contoh you ada banyak PhD. Satu PhD, bukan PhD, satu ilmu pun tak boleh bagi manfaat kepada diri dan orang lain. Buat apa ada PhD banyak? Sebab apa? Tak berkat. Sebab apa? Dengan cikgu kita tak jaga hubungan.
Mungkin, Mbak kata, mungkin. Tapi dengan kita menulis benda-benda itu, maka kita akan mula berfikir. Alright. Now, kotak yang ketiga dan keempat. Abang Mbak nak adik tulis kelemahan diri dan kekuatan diri. Kelemahan diri, contoh, saya malas baca buku. Buku pun dah malas tengok muka saya. Alright. Saya tak ramai kawan. Saya cepat mengantuk. Saya tak apa. Tulis kelemahan diri. Sama juga. Bila you keluarkan benda-benda dalam kepala ni, otak akan mula berfungsi untuk mencari solusi. Boleh? Alright? Kekuatan diri, apa kelebihan yang kita ada? Tulis lah. Saya pandai main futsal. Contoh. Saya pandai melukis. Saya rajin baca buku novel. Contoh. Saya rajin main game sampai tak tidur 2 minggu. Itu kekuatan ke kelemahan? Jom kita tuliskan, dik. Ambil masa dan tuliskan sebab ini sangat penting. Let's go. Alright. Dah tulis? Apa kekuatan diri korang? Nak juga tahu, tulis lah dekat komen. Alright. Apa kekuatan diri? Okay. Dan kotak betul-betul belakang Umbat ni. This is the most important part in this session. Adik, setiap orang ada harga yang dia kena bayar untuk berjaya dalam hidup. Betul? Dan harga ni selalunya berbeza-beza. Cuma specialnya dalam slot siapa saya, jawapan Abang Bat ni boleh menyelesaikan semua masalah anda. InsyaAllah. Jawapannya adalah, kalau anda kena bayar harga untuk berjaya, tanda harga tersebut, price tag dia berada di kotak ini. Ini dia. Tanda harga dia di sini. You nak berjaya, apa yang you kena bayar adalah atasi kelemahan diri. Kita dah tahu kita malas baca buku. Kita dah tahu kita malas study. Can you imagine kalau kita overcome that weakness, kelemahan tu? Kalau kita atasi kelemahan tu, boleh kita bayangkan apa yang akan berlaku? Satu kelemahan je, malah belajar, you cuba atasi dia. Buat sikit-sikit. Abang Bat dah ajar kan tadi cara dia. Kan? Memang nak jadi rajin, tapi dia ada proses tu. Proses tu, kita jadikan dia kecil-kecil dan kita mudahkan dia. Kita ubah sikit-sikit and boom. InsyaAllah, you boleh jadi diri yang baru. Nampak? Alright? So, sesuai untuk kita guna kat sini. Apa kelemahan diri kita? Dan macam mana kita buat untuk subjek lemah, subjek mahir, kita juga boleh buat untuk kelemahan diri. You keluarkan, you cari apa masalah dan apa solusi dia. Boleh Google dia punya solusi. You boleh tanya mak ayah atau adik-beradik ataupun orang yang lebih senior ataupun cikgu, whatever it is. Benda tu akan mula apabila kita dah start senaraikan dan kita recognize, kita iktiraf, this is my problem. Alright? And if I can overcome this problem, I'm gonna be very successful, insyaAllah. Kalau aku boleh atasi masalah ni, aku akan jadi berjaya. Aku akan capai kejayaan. Jadi sekarang ni macam mana nak atasi masalah ni? Boom! Otak dah mula tercetus. Badan akan mula bertindak. Dan hati sudah mula terbuka untuk berubah. Sebab tu, Abang Bat nak siapa saya ni buat betul-betul. Bagi anda yang tonton tak buat, lepas ni tolonglah bertaubat dan ambil masa untuk buat. This is very important.
Alright, okay. So belajar sesuatu. Walaupun very simple webinar, right? Online je, kita tak jumpa pun. Tapi kalau ada rezeki, kan, boleh jumpa. Jemput Abang Bad, Impact, pergi ke sekolah, alright, di seluruh Malaysia boleh. Alright, daripada Perlis sampai ke Sabah, kita boleh pergi dengan izin Allah dan juga kelapangan yang diberikan. Right? Tapi kalau kata kita tak ada rezeki untuk berjumpa, gunakan tips ni, dek. Dan terus belajar lagi dengan guru-guru yang lain. Ramai guru-guru dekat luar sana yang boleh membantu kita. Yang penting, pesanan Abang Bak yang terakhir adalah don't be yourself. Bukan selalu orang cakap be yourself ke? Silap ke apa ni? Jadi, don't be yourself. Sebab yourself, diri anda penuh dengan kelemahan. Betul? Diri anda masih kurang lagi tindakan. Diri anda perlukan kerajinan. Don't be yourself, tapi be the best version of yourself. Yourself. Be the best version of yourself. Dengan siapa saya kita buat tadi tu, kita tengok kita ada kekuatan kita. Gunakan kekuatan itu untuk kita atasi kelemahan kita. Mungkin kita tak dapat selesaikan semua kelemahan tu dalam tempoh sebulan dua. Tapi kalau 1 bulan, 1 kelemahan kita atasi, bayangkan 12 bulan yang akan datang ni, 12 kelemahan kita dapat atasi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Then, you won't be yourself, you're gonna be the best version of yourself. Dan semuanya bermula sekarang. It's not about the date. Ini bukan tentang tarikh tahun baru. Tapi ini tentang sebab. Kenapa kita nak capai matlamat kita. Okay? Alright? So, itu saja daripada Abang Bad. Thank you so much. Dan Abang Bad harap anda dapat manfaat daripada webinar kita ini. Kongsikan dengan rakan-rakan anda. Tak ada masalah. Nah, yang pastinya adalah ini hadiah dari Impact untuk anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Kita jumpa lagi.